Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak ciptaan, dan salah satu ciptaannya ialah kita manusia. Diturunkan kepada kita syariat. Syariat itu limaslahatil ibad, untuk kepentingan hamba, kepentingan kita. Maka seluruh yang ada di dalam syariat itu mesti ada kebaikan untuk manusia. Jika ada sesuatu di dalam syariat tidak memenuhi kebaikan untuk manusia, ia bukan ajaran Tuhan. Jika ada apa-apa di dalam syariat ataupun apa-apa yang dikaitkan dengan agama tetapi ianya kelihatan bodoh, tidak masuk akal ataupun tidak memberi manfaat, ternyata bercanggah dengan kepentingan kehidupan manusia, ia bukan syariat Tuhan. Sama ada manusia silap faham ataupun orang mengada-ngadakan apa yang Tuhan tidak katakan. Faham atau tidak? Nabi SAW hadir. Ni kita berada pada bulan apa? Rabiul Awal. Bulan ini dikatakan bulan kelahiran Nabi. Tapi bulan ini juga ialah bulan kewafatan Nabi SAW. Nabi itu wafat pada 12 Rabiul Awal. Dia telah wafat, tetapi syariatnya tidak wafat. Apabila Nabi tidak ada, siapa yang menyambung apa yang Nabi ajar? Para sahabat Nabi. Para sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas iman, maka mereka adalah sahabat Nabi. Mereka itu menyambung, memberitahu kepada orang yang berikutnya untuk mengamalkan ataupun apa yang mereka faham, apa yang telah Nabi ajar pada mereka. Orang yang belajar dengan sahabat dinamakan dengan apa? Nama apa? Dinamakan dengan tabi'in. Tabi'in merupakan murid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak perkara yang berlaku pada zaman tabi'in yang mana tak berlaku pada zaman Nabi? Ada tak benda baru? Ada. Kalau pada zaman Nabi mudah saja, ada satu perkara rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana Nabi itu, di mana Nabi berada? Di mana tempat Nabi? Mana bandar yang Nabi tinggal? Madinah. Nabi berada di Madinah. Sahabat-sahabat ada yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke tempat-tempat yang lain, ada yang pergi ke Mekah, ada yang pergi ke perwakilan-perwakilan. Apabila orang bertanya dia, mereka, apa kata Islam dalam perkara sekian-sekian? Kalau dia tahu Nabi telah bagi tahu dia, dia senang je lah. Dia bagi tahu, Nabi bagi tahu begini-begini. Jika tak, Nabi tak bagi tahu, dia ada di Yaman, macam mana dia nak tanya Nabi? Bolehkah dia WhatsApp Nabi? Rasulullah ada masalah, orang tanya. Tak boleh. Apabila tak boleh, sama ada mereka kata Rasulullah tak memberitahu apa-apa dalam hal ni, ataupun dia kata Rasulullah tak melarangnya, ataupun dia kata Rasulullah melarangnya. Ada tak kemungkinan apa yang dia bagi tahu tu dia kata Rasulullah tak kata? Semasa dia pergi perjalanan dah berapa lama, nak balik berapa lama, Rasulullah memang dah bagi tahu di Madinah. Kemungkinan ada tak? Ada. Jadi menyebabkan orang di tempat dia tu mungkin mendapat maklumat yang mungkin kurang lengkap. Bukan kerana dia bohong, tapi kerana semasa dia hadir, semasa dia di Madinah, dia tak dengar Nabi bagi tahu. Sama ada dia tak dengar tu memang dia tak dengar, ataupun Nabi bagi tahu dia tidak hadir dalam majlis itu. Tapi Nabi telah hantar dia sebagai wakil. Kalau zaman sekarang senanglah hantar surat, hantar mesej. Zaman itu mungkin orang hantar surat tapi lambat nak sampai. Jadi menyebabkan ada perbezaan pendapat kadang-kala ulama-ulama di negeri ini, di negeri ini, di negeri ini. Adakah semua para sahabat itu sama ilmu mereka? Sama tak?
Pelajar UiTM, sama ada ilmu? Yang ambil kelas yang sama ada ilmu? Tak sama. Demikian para sahabat tak sama. Ada sahabat pergi ke Iraq, ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Khurasan, ada ke negeri yang berbagai-bagai. Mungkin yang pergi ke Iraq itu, ke Basrah, lebih alim daripada yang ke Kufah. Menyebabkan di Kufah dia berijtihad pandangan dia. Di Basrah mungkin orang tanya masalah yang sama, dia kata Nabi kata tak bagi tahu, tapi aku rasa hukuman dia macam ni. Maka sekali lagi berlaku perbezaan pandangan di kalangan penduduk dunia itu disebabkan sahabat yang pergi itu berbeza-beza. Faham tak? Faham tak? Okey. Ada tak kemungkinan sahabat tertentu bila Nabi bagi tahu hadis dia tak dengar sebab dia pergi, dia umpamanya dia pergi ke ladang, Nabi bercakap di masjid, dia tak datang. Jadi dia pergi ke negeri lain, orang tanya, adakah Rasulullah bagi tahu hal ini? Dia kata Rasulullah tak bagi tahu sebab dia tak dengar. Tapi sebenarnya Rasulullah bagi tahu. Hadis itu ada pada sahabat yang lain, menyebabkan penduduk negeri berkenaan kata ijtihad sendiri, sedangkan hadis ada. Faham tak maksud saya? Kenapa saya terangkan benda ni? Panjang lagi saya terangkan hal ini, saya nak bagi tahu ini adalah salah satu ataupun sebahagian daripada sebab musabab berlakunya perbezaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab. Faham tak? Maka berbedalah pandangan dalam mazhab itu. Kadang-kala disebabkan hadis tak sampai, kadang-kala disebabkan sahabat berijtihad berbeza-beza. Kalaulah itu di peringkat sahabat, apatah lagi di peringkat anak murid sahabat. Yang kita panggil apa anak murid sahabat tadi? Tabi'in. Anak murid sahabat sekali lagi berijtihad. Ijtihad berlaku apabila tidak ada nas yang jelas dalam masalah itu. Nabi tak bagi tahu kan hukum talakkan isteri guna WhatsApp, tak ada. Zaman baru. Jadi talak ada, lafaz talak dah dibincangkan, pakai WhatsApp tak dibincangkan lagi. So saya nak tunjuk contoh perkara yang berlaku pada zaman yang berubah disebabkan keadaan-keadaan yang baru. Hal itu berlaku juga pada zaman tabi'in. Zaman selepasnya menyebabkan mereka berijtihad. Maka berlakulah mazhab, pandangan itu, pandangan ini, pandangan yang berbagai-bagai. Faham tak? Faham tak?